Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ghairil Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayah dapat kita bersama-sama pada malam ini, dan bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hujan pada malam ini sebagai manfaat kepada kami, tidak sebagai malapetaka kepada kami. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beramal soleh. Hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang insya-Allah yang akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beriman. Keimanan dalam arti kata kita yakin dengan Allah, yakin dengan Al-Quran, yakin juga dengan sunnah sirah hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insya-Allah kita juga akan selamat untuk kita ini menuju ke syurga Allah. Duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan dikabulkan, akan dimakbulkan doa-doa kita untuk kita berada dalam syurga Allah, di dalam kalam ataupun bersama dengan Nabi Rasulullah di telaga Al-Kautsar, dan para muslimatnya bersama juga dengan para isteri-isteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan daripada hari yang baru, bulan yang baru ini insya-Allah akan dikabulkan, akan dimakbulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, tuan imam, tuan muazzin, seluruh jawatan kuasa surau An-Najmi yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Afatun ala Tariq, wabak sepanjang jalan. Dan alhamdulillah kita telah pun masuk dalam muka surat yang ke-20 berapa tuan-tuan? 26 kalau ikut catatan saya. 28. Ya betul, nombor yang ke-12. Betul? Tuan-tuan, sambil lewa menjalankan tugas, sama ada di peringkat individu ataupun di peringkat jamaah. Tuan-tuan, ini adalah sebab yang ke-12. Mengapa boleh jadi penyakit yang pertama yang kita ulangkan sekali lagi, wabak yang pertama, yakni al-futur, terputus, terhenti, malas, bertangguh, berlengah dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ke-12 ialah sambil lewa menjalankan tugas, sama ada peringkat individu ataupun di peringkat jamaah.
Tuan-tuan, kita ni ada tugas. Semua orang kita ni ada tugas masing-masing. Saya, tuan-tuan, tugas saya boleh jadi sebagai guru takmir ini mengajar surau masjid, tuan-tuan, maka tak boleh sambil lewa dalam menjalankan tugas. Tuan-tuan, orang surau, orang kuat surau ada tugasan AJK, jawatankuasa, walaupun mungkin tak termasuk dalam AJK pun, tugasannya untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada. Maka kata pengarang Dr. Syed Muhammad Noor, tidak boleh kita menjalankan tugas Islam ini secara sambil lewa. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kata pengarang, ramai di kalangan amilin. Apa makna amilin? Orang yang bekerja untuk Islam. Orang yang buat kerja tentang Islam, orang surau, orang masjid, orang AJK korban, peserta korban, tugasan korban dan sebagainya sebagai contoh. Di peringkat individu ataupun di peringkat organisasi, bila mana menjalankan tugas untuk agama Allah, maka mereka lakukan secara sambil lewa, di mana mengenepikan manhaj amal dan tidak bersistematik. Tuan-tuan, cuba tengok Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi buat kerja dakwah, penuh dengan organisasi, penuh dengan sistematik. Walaupun Nabi pergi bertiga je, tuan-tuan. Cuba tengok peristiwa hijrah, kan Nabi pergi bertiga je. Hari tu kita ulang kan, kita dah sebut hari tu, tuan-tuan. Siap dengan whiteboard hari tu. Mana ke whiteboard? Ada di luar. Tuan-tuan, yang 3 orang. Cuba ulang sekali lagi. Siapa 3 orang ni? Ingat, kita ingat. Kelebuh. Satu, Nabi Rasulullah sendiri. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang ketiga, penunjuk arah jalan, namanya Abdullah bin Uraiqid. Tuan-tuan, 3 orang je. Tapi Nabi rancang. Walaupun pergi 3 orang, nak ikut jalan mana, nak singgah mana, nak jalan waktu bila, tuan-tuan. Ni perancangan yang Nabi buat, tuan-tuan. Walaupun duduk 3 je. Kita hari ni di surau ni lebih daripada 3. Maka tuan-tuan, puan-puan, maka kita kena melakukan dengan penuh manhaj. Apa makna manhaj, tuan-tuan? Maksud manhaj ini ialah peraturan, silibus. Tuan-tuan, kena ikut sukatannya, kena ikut kaedahnya, kena sistematik. Walaupun tuan-tuan kita nak buat kuliah maghrib je pun. Tapi rupa-rupanya nak laksanakan kuliah maghrib ni harinya kena betul. Tuan-tuan, ada tempat saya pergi bertembung, tuan-tuan. Ini cerita betul. Saya datang, ustaz lain pun datang. Jadi udah bertembung masa itu. Masa tu tolak-tolak lah, ustaz lah. Jadi bila dah tolak-tolak apa itu, saya pun ambil kitab ustaz tu, saya letak atas meja. Dia tak nak dia kena naik, saya duduk. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya walaupun nampak kecilnya kuliah maghribnya, tapi rupa-rupa tuan-tuan, bermula daripada semalam lagi Tuan SU dah WhatsApp. Semalam lagi, ustaz, jadi tak jadi kuliah kita esok? Sistematik. Saya pun jawab, insya-Allah jadi. Tiba-tiba petang tadi hujan lebat, selebat-lebatnya. Saya dah risau kan. Macam mana nak keluar ni, tuan. Alhamdulillah, saya pun WhatsApp SU tadi. Tapi SU tak baca lagi rasanya. Minta maaf, lambat sikit, saya kata. Hujan lebat. Alhamdulillah, sempat juga rakaat yang ke berapa tadi cikgu? Yang kedua kan? Alhamdulillah, sempat rakaat yang kedua. Tuan-tuan, nak ceritanya apa tuan? Walaupun kuliah maghrib 40 minit, 45 minit lah paling lama. Tuan ya, sejam tu kira lama lah tu. Kita ada tahlil sikit lagi ya. Tuan ya, jadi walaupun 40 minit, 45 minit, tapi kita kena buat secara sistematik, ada kaedah. Sebab Nabi adalah orang yang sistematik.
Nabi kira jarak perjalanan lebih kurang berapa. Masa perang Tabuk, tuan-tuan ya. Dalam perang Tabuk ni, nak pergi tu sebulan. Balik sebulan. Maka Nabi buat perkiraan. Berapa orang tentera nak dibawa? Berapa ekor unta nak dibawa? Nak makan berapa ekor? Nak sembelih sehari seekor ke, 2 ekor ke, 3 ekor ni? Ni kata sistematik, tuan-tuan. Maka sebab itu kita ni pun kena buat macam itu. Dalam semua bidang termasuk dalam bidang surau masjid ini. Sebab itu tuan-tuan ya, surau masjid ni perlu tuan-tuan kita ni dakwah kita sistematik, surau kita sistematik, masjid kita sistematik, semualah segala-galanya mestilah mengikut kaedah yang dibuat oleh Nabi Rasulullah, para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba tengok kaedah Nabi mengatur siapa imam. Tuan-tuan ya. Bila hari Nabi sakit, Nabi tak larat bangun. Tuan-tuan ya. Nabi demam panas. Nabi sakit demam panas. Sebelum Nabi wafat tu, Nabi kena demam panas. Dalam riwayatnya menyatakan bahawa sahabat ambil air ni, dicelup dalam dengan kain, tuan-tuan, letak di badan Nabi. Tak lama kering. Nak kata panas sungguh badan Nabi Rasulullah. Tapi dalam panas-panas tak larat tu, subuh tu Nabi bangun. Subuh tu Nabi bangun. Nabi atur siapa imam. Nabi tunjuk pada arah Abu Bakar. Tuan-tuan. Patutnya, tuan-tuan, Nabi panggil je. Ali bin Abu Talib ke, Zaid bin Harisah ke, anak angkat Nabi. Panggilnya. Zaid, khabar suruh Abu Bakar naik. Tapi tak. Nabi nak tunjukkan bagaimana organisasi, bagaimana sistematik. Nabi bangun. Nabi pergi juga ke masjid. Dan dari situ Nabi tunjukkan Abu Bakar jadi imam. Tuan-tuan, inilah kita katakan jadual yang dibuat oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang ini, orang ini. Tak ada orang ini, orang ini. Maka tuan-tuan, kita hari ni duk buat macam tu lah. Tuan-tuan ada jadual. Tuan-tuan ni. Kalau di masjid-masjid, tuan-tuan ni yang besar-besar ni, siapa imam hari ni, esok siapa. Kita surau tak adalah. Surau saya pun tak ada. Cumanya surau kami ni, tuan-tuan, kami buat Zuhur Asar tu ada imamnya. Sebab biasanya Zuhur Asar ni orang kerja. Jadi risau kot tak ada imam, tak ada orangnya, kita tentukan orang ini, orang ini, orang ini. Tuan-tuan ya. Dan kita bagi allowance. Tuan-tuan, carilah duit kot mana pun, bagilah pada allowance. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan ni kita katakan sebagai sistematik. Sebab kadang-kala, cuba tengok perenggan kedua tu, mereka memberi keutamaan kepada perkara yang kurang penting ke atas perkara pokok yang lebih penting dan lebih utama. Tuan-tuan, kita risau apa? Kita risau dalam kita nak berdakwah, dalam kita nak buat kerja Islam, dalam kita nak memakmurkan rumah Allah ni, ada benda yang lebih besar, kita tak buat. Tapi ada benda yang lebih kecil, itu yang bincang sejam, 2 jam, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan, time korban. Minta maaf sebut. Saya perhati tengok lama. Sebab diploma saya, tuan-tuan. Diploma saya bidang syariah. Dan tesis akhir saya berkaitan dengan surau masjid. Buat buku. Ada lagi, tuan-tuan. Buku tu saya simpan sampai sekarang. Tesis berkaitan dengan surau masjid. Antara contoh, tuan-tuan. Time korban ni, benda yang paling orang kisahkan apa, tuan-tuan? Lembu korban ke baju? Lembu korban ke baju korban? Paling orang kisah sekali ialah baju korban. Warna apa? Nak tulis apa? Depan ke belakang ke nak cop? Kola tak kola, tuan-tuan. Berapa nak tempah? Itu saja kat sejam bincang. Lembu ada 3 ekor je pun. Tak ada kita bincang macam mana nak bagi lembu jadi 10 ekor. Ada ke tak ada orang nak nombang lembu? Ada ke orang muda? Ada. Tapi tua-tua mana nak nombang katanya. Jadi tuan-tuan ya, benda yang lebih besar ialah kita nak dapatkan orang masuk
Korban tu kalau ramai maka banyaklah korbannya. Bila banyak korbannya maka banyaklah agihannya. Ni yang paling besar. Tapi kita banyak habis bincang pasal baju warna apa, saiz apa. Minta maaf saya sebut. Tuan ni bukan saya halang tuan-tuan buat baju. Tuan ni cuma kisah baju ni ada cerita. Tadi satu tempat tuan-tuan. Saya kalau 4 hari korban ni biasa 4 hari saya penuh. Hari pertama tempat ini, hari kedua tempat itu, hari ketiga tempat ini, hari keempat tempat itu. Tanya, dan saya ni tukang sembelih. Tanya, kebetulan Allah bagi sedikit dan tanya kelebihan kat situ. Jadi 4 hari ni penuh. Ada satu tempat tanya, tahun bila saya tak ingat. Gaduh tuan, buat baju je. Gaduh buat baju. Hari korban, habis mayang korban, buat hari raya pertama. Jadi ada meja urus dia tuan-tuan di tempat tu. Datang seorang pakcik ni, daftar nama tuan-tuan. Kemudian urus dia minta tunggu sekejap. Sekejap aja ya. Saya berada di tempat itu masa itu. Kebetulan dekat-dekat lah. Sebab korban dah mula. Jadi lembu pertama dah tumbang. Tukang sembelih dah standby. Jadi orang tengah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi elok sekejap, tunggu sekejap je ya. Kita selesaikan korban pertama ni, kemudian kita sambung balik bagi-bagi baju. Orang lain dapat awal lah. Sebab dia datang awal. Jadi kebetulan pakcik ni datang lambat sikit. Jadi tunggu sekejap. Tuan-tuan, ayat tunggu sekejap tu dia marah. Aku datang je tak dapat baju. Aku datang tak dapat baju. Dah tuan-tuan, akhirnya dia balik. Dia tak tunggu pun. Dan dia tak tolong pun orang korban. Oh, kita dah tak cukup orang. Kemudian bila tak cukup orang tu pula, bila seorang merajuk, tuan-tuan, balik. Petugas tak cukup. Ini yang kita katakan, tuan-tuan, dalam kaedah Islam. Dr. Yusuf Al-Qardawi, tuan-tuan, buat satu kitab semata-mata nak ulas benda ini je. Benda apa, tuan-tuan? Benda yang lebih besar yang dinamakan sebagai fiqhul aulawiyat. Fiqh keutamaan. Mana yang lebih utama, mana yang lebih penting. Yang lebih penting korban. Baju kemudian tak apa. Yang lebih penting korban. Makan kemudian tak apa. Tuan-tuan, nak ceritanya yang itu, tuan-tuan. Maka jangan kita buat sambil lewa, tuan-tuan. Jangan kita buat tugas kita ni di surau, di masjid, di rumah, suami, isteri, anak dan sebagainya secara sambil lewa. Dan ya, sebab adanya fiqh dalam memberikan keutamaan. Dan ya, padahal perkara pokok sepatutnya diutamakan. Baca lagi. Supaya dengan itu agama Allah dapat ditegak dan didaulatkan. Sikap sambil lewa ini akan melambatkan kerja, bahkan terpaksa menanggung beban pengorbanan yang banyak. Keadaan yang timbul hasil dari sikap di atas kebiasaan yang menjadikan seseorang itu malas dan terhenti futur dari meneruskan kerja-kerja amal jama'i kecuali dengan kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka terus bergerak. Sebab tu tuan-tuan jangan buat sambil lewa. Kita ni takbir surau, takbir masjid, tuan-tuan nak dakwah. Kalaupun tuan-tuan bukan AJK surau, tapi kita orang yang memakmurkan surau. Kita orang yang memakmurkan masjid, tuan-tuan. Lalu tuan-tuan ni nampak sampah. Oh, ni siap punya kerja. Kita buat nohin je kadang. Apa salah tuan-tuan ambil plastik, sampah, masuk dalam tong sampah. Ini dinamakan fiqhul alawiyat, tuan-tuan. Fiqh keutamaan. Takkan nak nunggu siap aja, tuan-tuan. Takkan nak nunggu pengurusi masjid, takkan nak nunggu pengurusi surau, JK surau aja. Benda ni, tuan-tuan, kita boleh buat sama-sama. Macam di rumah, tuan-tuan. Bila di rumah, tuan-tuan, ya, saya tak tahulah, tuan-tuan, tapi saya rasa sama je lebih kurang. Kita ajar anak kita basuh pinggan lepas makan. Kita ajar anak kita masuk rumah susun kasut. Kita ajar balik sekolah letak baju dalam
dalam baldi, dalam raga, tuan-tuan tepi mesin basuh. Semua kita ajar, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, serupalah kita di surau masjid ni. Kita orang lah, tuan-tuan, kita tengok tak ada orang, kita lah tutup lampu. Tutup lampu je siap. Tuan siap pula, sakit perut pula hari tu, tuan balik ambai. Tuan-tuan tak mahu je itu. Maka inilah yang kita katakan sikap sambil lewa. Peringkat kita ini individu ataupun di peringkat jemaah, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi Rasulullah, bila Nabi hantar Muaz bin Jabal, tuan-tuan ni perenggan bawah tu, Nabi pernah hantar Muaz bin Jabal ni ke Yaman, tuan-tuan, untuk berdakwah. Sebelum Muaz bin Jabal ni pergi, tuan-tuan, Nabi bagi wasiat pada Muaz. Kita ni orang Melayu, tuan-tuan, kalau cerita wasiat ni, apa cerita, tuan-tuan? Nak mati dah, tuan-tuan. Tapi tidak, tuan-tuan. Wasiat ni pesanan, tuan-tuan. Wasiat ni, tuan-tuan, ya, pesanan, ingatan, tuan-tuan. Apa kata Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nabi bagi kepada Muaz bin Jabal ni, kata Nabi, innaka, sesungguhnya kamu, wahai Muaz, akan pergi ke satu kaum, kauman min ahlil kitab, yang terdiri daripada ahli kitab. Tuan-tuan, ahli kitab ni apa dia? Orang yang beriman dengan 3 kitab sebelum Al-Quran. Semua kitab ada 4. Ada 3 kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran inilah penghujung, penutup. Kitab apa, tuan-tuan? Yang mula-mula sekali kitab. Tuan-tuan jangan memalukan sekolah rendah agama rakyat sebelah. Kita tak apalah, tak ikut turutan pun tak apa. Kitab Zabur contoh. Kitab Zabur pada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat pada Nabi Musa. Dan kitab Injil pada Nabi Isa. Barulah mari kitab Al-Quran. Ada 4. Hak Nabi-Nabi lain tak ada kitab? Tak ada. Tuan-tuan, 4 kitab. Nabi Ibrahim tak ada kitab. Nabi Ibrahim ada suhuf. Sod, ha, fa. Sod, ha pedah ya. Sod, ha pedah, fa. Suhuf. Suhuf ni apa, tuan-tuan? Suhuf ni hanya beberapa ayat. Nabi Ibrahim pun dapat wahyu. Nabi-Nabi lain pun dapat wahyu. Tapi tak sebanyak ayat-ayat macam ayat Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran ni kalau kita baca, tuan-tuan ya, 1 juzuk pun, tuan-tuan, kalau saya lah jenis merangkak baca ni, tuan-tuan, 40 minit juga nak habis kan. Imam muda kita dia 20 minit je habis, tuan-tuan ya. 1 juzuk saya merangkak baca do, tuan-tuan ya. 40 minit, 45 minit, tuan-tuan. Tu 1 juzuk, 30 juzuk, tuan-tuan. Ni hebat orang hafizul Quran. Orang hafal Quran ni memang hebat. Dia boleh hafal, tuan-tuan. Saya kebetulan, tuan-tuan ya, alhamdulillah anak balik cuti. Sampai, yalah hari ni anak balik cuti. Jadi, tuan-tuan, semalam saya tak ada kuliah semalam. Memang saja saya freekan kuliah tu. Family day, tuan-tuan. Saya tulis dalam jadual saya, family day. Itu hari saya bersama dengan keluarga. Alhamdulillah semalam dapat sembahyang maghrib sama-sama. Kalau tidak saya maghrib macam ni, tuan-tuan. Mari tempat orang. Hari ni surau ini, esok surau sana, lusa masjid sana pula. Hari-hari, tuan. 30 hari ni, 31 hari ni ada 1 hari je saya save. Itu pun semalam 2 orang telefon. Ustaz, kuliah. Saya kata minta maaf. Ini hari saya family day. Semalam maghrib, tuan-tuan, alhamdulillah dapat semayang dengan anak. Ke-7 anak. Di kakaknya yang sulung pun balik budak asrama, tuan-tuan. Jadi habis, tuan-tuan ya. Biasa kami keluarga ni, tuan-tuan ya, habis maghrib ni buka Quran. Dia baca Quran. Jadi kalau saya tak ada tu maknya lah, tuan-tuan. Dia baca Quran. Surat berapa semalam? Muka surat 340. Semalam kami baca surat 340. Baca selai je pun. Baca ramai-ramai selai. Habis ramai-ramai baca selai tu, tuan-tuan ya, habis. Kemudian sambung pula dengan surah Al-Mulk. Macam tuan-tuan lah. Kita baca surah Al-Mulk, tuan-tuan ya. Baca. Ramai-ramai.
Hak yang 2 tahun tu pun semayang juga. Saya pun dudukkan dia sebelah saya. 2 tahun je pun. Perempuan. Tak pakai tudung pun. Telekong pun tak ada macam, oi, mana ada telekong umur 2 tahun. Tak ada. Tapi dia nak semayang. Semayang tuan-tuan semalam. Alhamdulillah semayang dapat. Semalam dapat semayang ramai-ramai. Habis tu semayang tuan-tuan ya. Buka Quran. Jadi kebetulan si kakak sulung ni, dia belajar tahfiz. Jadi semalam saya pakai Quran dia. Jadi muka surat 320 tuan-tuan. Saya nampak di tulisan atas belah Quran, belah atas. Dia tulis 16 hari bulan 7 2013. 2023. 16 hari bulan 7 2023. Muka surat 360. Kemudian saya selok sebelah tuan-tuan. 17 hari bulan 3 2023. Faham saya, dia hafal tu muka surat tu bulan 7 baru ni. 16 bulan 7. Dia hafal surat sebelah tu pula 17 hari bulan 7. Tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala, 3 minggu lepas, cikgunya telefon rumah saya. Assalamualaikum puan, gini. Alhamdulillah, Fadiah, nama anak saya Fadiah. Fadiah dah tamat 30 juzuk. 2 minggu lepas. 3 minggu lepas. Anak saya Alhamdulillah dah tamat hafal 30 juzuk. Perempuan, kata 3. Jadi bila saya nampak tuan-tuan ya, bulan 7, muka surat 360. Al-Quran ada berapa muka surat tuan-tuan? Malbuk. Yasin surat berapa Yasin? 440 ya. Oh. 440. Saya bagi imam tolong. Ya. Yasin 440 ni muka surat 360 tuan-tuan. Tuan-tuan, Quran ni kalau tuan-tuan tengok sampai habis Anas tu 604. Muka suratnya 604. Ada 600 muka surat. Quran. Bulan 7 dia hafal muka surat 360. 8, 9, 10, 11. 4 bulan. Tuan-tuan, dia boleh hafal 300 muka surat, tuan-tuan. Saya duduk termenung sejak semalam. Ya, betul ya. 4 bulan 300 muka surat. Lebih kurang lah. 200 lebih sebenarnya. 290 lebih. Tapi 300 lah kita kata. Macam mana dia ni boleh hafal Quran? Kita nak ngapai Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq pengulang banyak kali, tuan-tuan. Tertukar-tukar tu. Tuan-tuan. Ada satu lagi ayat. Apa tu? Surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Nanti tuan-tuan saya petik je karam ni. Ni jadi imam. Boleh tuan-tuan? Saya petik je siapa-siapa ni karam. Bersedia lah ya. Jadi imam. Syaratnya rakaat pertama surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina. Tuan-tuan, saya pernah jadi imam. Punya tak cerdiknya otak saya ni. Punya tak pandai ni. Punya tak hafal Quran. Baca ayat surah Al-Bayyinah tu, lam yakunil ladzina. Tak habis-habis, tuan-tuan. Pada ayat surah Al-Bayyinah ni berapa ayat je pun, tuan-tuan. Tak habis-habis, tuan-tuan. Rupanya, tuan-tuan, masa tengah baca surah Al-Bayyinah ni, tuan-tuan, ada 8 ayat je. Termasuk surah Yasin. Patut tak habis-habis. Kita baca ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab bla 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 tu. Sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Apa yang masuk surah ini pula, tuan-tuan. Duk mencari hujung tak jumpa, tuan-tuan. Tuan-tuan, 8 ayat je pun, tuan-tuan. Tapi macam manalah kita, tuan-tuan, ya, nak banding dengan anak-anak tahfiz ni, adik-adik tahfiz ni. Sebab tu saya kagum dengan imam-imam kita ni, tuan-tuan, ya. 30 juzuk dalam kepala dia. Kita 30 ayat pun tak ada, tuan-tuan. Boleh kita test sikit lagi ya. Lepas isyak saya tunggu, lepas tahlil kerah. Tak boleh ambil makan selagi tak baca 30 ayat.
Jenuh, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak katanya apa? Nak katanya Allah Rabbi, tuan. Sebab tu tuan-tuan ni orang yang hafal Quran ni hebat. Imam-imam kita tuan hebat, orang hafal Quran. Sebab tu saya respect dengan orang yang hafal Quran ni, hafizul Quran, tuan-tuan. Mereka ni Allah bagi anugerah akal mereka senang ingat, Allah bagi anugerah otak mereka ni hebat, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ya, kita kena raikan mereka ni sesuai dengan anugerah yang Allah beri pada mereka. Tak semua orang boleh hafal Quran, tak semua orang. Tuan ya, cuba juga tapi tak mahu, tuan-tuan. Saya dulu masa belajar, tuan, masuk universiti, tuan ya. Biasanya kalau universiti luar negara, tuan-tuan ya, subjek wajib ialah Al-Quran. Ni universiti luar negara. Tak kira Mesir, Sudan, Jordan, Syria, mana pun tuan-tuan ya. Semua wajib belajar subjek Al-Quran dan wajib hafal 8 juzuk. 8 juzuk tu confirm, tuan-tuan. Wajib. Cuma kadang-kadang setengah universiti ni dia bertukar. 8 juzuk awal, 8 juzuk hujung. Tak kira lah. Tapi 8 juzuk tu ada. Jadi kalau anak-anak kita ni, adik-adik kita ni balik dari luar negara ni, dia 8 juzuk confirm ada. Kalau dia rajin sikit, mungkin sampai 30, tuan ya. Tapi 8 confirm ada. Sekarang jadi imam tarawih tu boleh sangat-sangat. Tuan-tuan, ni yang kita katakan sebagai mereka ni, tuan-tuan. Kita raikan. Kita raikan macam mana, tuan. Dia bukan nak raikan angkat dia, tuan-tuan ya. Sanjung dia, tak, tuan. Rai seadanya pun tak apa. Tuan ya. Sebab mereka ni orang yang hafizul Quran. Orang yang hafal Quran ni, Nabi, tuan-tuan ni aktirah mereka. Tuan-tuan cuba tengok bila zaman selepas kewafatan Nabi Rasulullah. Tentera Islam, kebanyakannya hafizul Quran, hafal Quran. Bila berlaku peperangan demi peperangan, tuan-tuan. Ketika itu, Umar bin Al-Khattab jumpa dengan Khalifah. Nabi dah wafat. Nabi dah meninggal dunia. Khalifah lepas Nabi, siapa, tuan-tuan? Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan. Umar jumpa Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, wahai Khalifah, aku nak cadang. Kita tulislah Quran. Abu Bakar mula-mula tak setuju. Sebab Nabi tak pernah tulis Quran. Nabi tak pernah tulis lengkap 30 juzuk Quran. Zaman Nabi Rasulullah. Dia masa zaman Nabi ni, tuan-tuan, bila turun ayat, bila turun wahyu, Nabi ada tukang tulis. Zaid bin Harisah, Ali bin Abu Talib, Abu Bakar As-Siddiq, ni tukang tulis Nabi Rasulullah. Itu turun wahyu tulis, tapi tak dikumpulkan, tuan-tuan. Tulis di ranting-ranting, tulis di pelepah tamar, tulis di daun tamar, tuan-tuan ya, tidak dihimpunkan. Maka bila Umar menyatakan, wahai Khalifah, wahai Abu Bakar, tentera-tentera kita ramai yang syahid. Ramai yang meninggal dunia. Bila ramai meninggal dunia, Al-Quran yang ada pada dia habis. Jadi bayangkan lagi setahun, 2 tahun, 10 tahun, ramai lagi yang hafizul Quran meninggal. Maka sudah pastilah Al-Quran akan tiada di atas muka bumi. Sebab orang yang hafal bukan semua orang. Bukan semua sahabat hafizul Quran, tidak. Beberapa yang terpilih sahaja. Abu Bakar pun fikir balik, ijtihad balik, tuan-tuan, bincang dengan para sahabat. Maka ketika itu ambil pendekatan sistematik ni tadi. Apa pendekatan sistematik ni? Tak sambil lewa, himpunkan semua yang hafizul Quran. Himpun. Kemudian lantik seorang jurutulis. Dalam ramai-ramai ni, seorang jurutulis. Dan bila dia tulis, akan ada tukang sahnya. Sahabat-sahabat yang lain. Zaid bin Harisah contoh. Tuan-tuan ya, dia jadi tukang tulis Al-Quran. Zaid seorang. Kemudian disemak pula oleh sahabat lain. Semak lagi sahabat lain. Takut tersalah. Tuan-tuan, inilah hasil daripada cadangan Umar bin Al-Khattab berjumpa dengan Abu Bakar, dibincangkan dengan para sahabat. Alhamdulillah kita ada Quran hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kalau benda tu tak dibuat zaman Abu Bakar dulu. Kita nak baca apa, tuan-tuan? Kita ni. Dalam handphone ada Ustaz. Handphone nak ada apa dulu, handphone pun tak ada, tuan-tuan.
Daripada Quran yang ditulis, itulah yang dimasuklah handphone tu. Muncul, tuan-tuan. Kalau tidak, kita ni, tuan-tuan, kecil-kecil kena hafal Quran. Sampai sekarang, tak terapai-rapai lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, keadaan yang sistematik. Tak buat sambil lewa. Abu Bakar tak buat sambil lewa. Omar tak buat sambil lewa. Sahabat-sahabat lain tak buat sambil lewa. Tukang tulis tadi tak buat sambil lewa. Zaid bin Harisah, tuan-tuan, tak buat sambil lewa. Begitu juga dengan sahabat-sahabat hafizul Quran yang lain tak buat sambil lewa. Maka beban pengorbanan sikap itulah yang akhirnya melahirkan Al-Quran yang kita baca hari ini. Tara dah tulis, baca tu pun salah lagi, tuan-tuan. Semalam, bila baca, habis baca tu, baca selai tu, habis surah Al-Mulk tu, sorang-sorang pula. Nak nombor 1, nak nombor 2, nak nombor 3. Jadi saya cek yang nombor 2. Yang nombor 2 baca dengan saya. Hak nombor 3 baca dengan kakaknya. Nombor 3 lelaki, sebab kakaknya dah hafal Quran, tuan. Jadi baca dengan kakak. Saya dengar kakaknya sebut panjang. Sebut beradik je kan? Panjang. Yang ni pendek. Yang ni 2 harakat, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang ya, kita yang dah tulis, Quran dah tulis dah pun, kadang-kadang salah, tuan-tuan. Dengung tak dengungnya, panjang pendek, 2, 4, 6 harakatnya, itu pun salah kadang-kadang. Itu baru main mat asli, mat arili sukun, belum mat lin lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, mat lin apa bertemu apa, tuan-tuan? Leboh, tuan-tuan. Jenuh, tuan-tuan. Nak ingat mat ni, tuan-tuan. Mat asli tak boleh ingat hurufnya. Alif, wawiyah. Awi dia pun kata ya. Awi, alif, wawiyah, awi. Mat lain. Dalam banyak-banyak hukum, apa hukum yang paling senang, tuan-tuan? Iqlab. Pasal apa iqlab paling senang? 1 huruf je. Apa hurufnya? Ba. Idgham ma'al gunnah, idgham bilal gunnah. Kita menung sekejap. Ma'al gunnah, bila gunnah. Apa huruf tu, tuan-tuan ni? Idgham ma'al gunnah 4 huruf. Bila gunnah 2 huruf. Yauman, tuan-tuan. Ma'al gunnah ni. Dulu-dulu ustaz saya ngajar yauman. Ya waw mim nun, tuan-tuan. Ataupun yuman. Terpulanglah nak baca macam mana. Yauman ke yuman ke, tuan-tuan ni. Idgham bilal gunnah lam ro, tuan-tuan. Hebat-hebat ni surah ini, tuan-tuan ni. Tuan-tuan, sistematik. Tuan-tuan, ini yang kita katakan, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita belajar. Ada bukunya, ada kitabnya, tuan-tuan. Cuba bayang, tuan-tuan ya. Kitab tak ada, tuan-tuan. Kita nak baca mukaddam tu, nak baca Quran, tuan-tuan. Macam mana? An in on ban bin bun tan tin ton, tuan-tuan. Jenuh nak ingat tu. Mana? A i u babi buta ti tu, tanya. Orang buat lawak je. A i u babi buta, tanya. Betul juga. Ba a i u babi bu ta ti tu. Tapi dia baca a i u babi buta. Babi tu buta, katanya. Katanya babi buta ti tu, tuan-tuan. Dia berhenti dekat ta tu. Babi buta ti tu tu lama sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan yang alhamdulillah, tuan-tuan yang orang dulu-dulu tulis buat mukaddam ya. Boleh kita tengok, oh ni halih macam ni, oh ba macam ni, ba titik 1 di bawah, tuan-tuan. Ini sistematik. Tuan-tuan, sebab itu kita ni, tuan-tuan, kena buat kerja Islam, tak kira apa pun. Kerana kita di rumah kena sistematik. Yang kita di surau kena ada sistematik. Kita di masjid ada sistematik. Kita korban sistematik. Kita nak semayang raya pun sistematik. Okey, semayang raya. Kita akan semayang bermula pada jam 8.30 pagi. Katalah tuan orang tanya ya, lagi seminggu nak raya tu, Imak, Tuan Pengerusi, pukul berapa? Tak apalah, tengok ramai kerang kita semayang lah. Jenuh, tuan-tuan. Di bantainya 7.30 tu dah ramai. Dah penuh surau kita. Nah. Ataupun mungkin sampai pukul 9 tak penuh-penuh, tuan-tuan. Jam pukul 9 ni. Tapi orang tak penuh-penuh lagi. Takkan nak tunggu penuh juga sampai 9.30, pukul 10 bila nak semayang.
Maka sistematiknya kita letak jam. 8.30 kita start. Siapa lambat nak buat macam mana? Ya, sebab tu saya tanya surau saya ni. Tengok masjid. Masjid semayang pukul berapa? Kalau masjid 8 suku, kami 8.40. Minta maaf. Kalau masjid 8 suku, kami 8.20. Kita lewat 5 minit. Kalau masjid 8.30, kami 8.35. Lebih kurang. Ni ya. Jadi, siapa-siapa yang ke masjid, tahu-tahu dah semayang kan ya? Tak dan dia semayang. Habis dah pun. Mari datang surau. Ni ya. Itulah maksudnya. Dan orang taman tu dah faham dah. Tak dan masjid, pergi surau. Tak dan masjid, pergi surau. Nah. Ni sistematik. Kita kena buat sampai tahap macam tu. Supaya apa? Supaya dakwah kita ni, tuan-tuan, sampai. Cuba tengok Nabi dakwah, tuan-tuan. Ada orang Nabi cakap. Ada orang Nabi tulis surat. Pada Raja Mesir, Maharaja Rom, Maharaja Parsi. Nabi tulis surat. Tuan-tuan. Maka sistematik cara dakwah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan hadis ni saja boleh? Habiskan nombor ni. Innaka ta'ti qauman, kamu akan pergi ke satu tempat yang terdiri daripada ahli kitab. Maka serulah mereka kepada syahadah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Sekiranya mereka mentaati kamu dengan melafazkan syahadah, maka terangkanlah kepada mereka bahawa Allah memfardukan zakat kepada mereka di mana ianya diambil dari orang kaya di kalangan mereka untuk diagihkan kepada golongan fakir di kalangan mereka. Nampak tuan-tuan? Nabi ajar step by step, sistematik. Ajak dulu masuk Islam. Nabi kata, ajar pada mereka syahadah. Lepas mereka dah syahadah, baru cerita bab zakat. Jangan pergi-pergi, okey, semua orang kena bayar zakat. Mana mau, tuan-tuan? Cuba tengok kita belajar dulu ya. Darjah 1 lain silibusnya. Darjah 2 lain. Ke tuan-tuan, darjah 1 dah belajar bab fiqhul muwazzanat. Contohnya ada, tuan-tuan? Tak ada. Kita pun tak tahu apa benda fiqh al-muwazzanat, tuan-tuan. Tak tahu, tuan-tuan, tak belajar kita. Bab-bab fiqh yang tinggi-tinggi ni tak belajar lagi. Tuan-tuan ya. Bab tayamum pun saya ingat. Darjah 6 baru belajar. Bab tayamum. Tuan-tuan ya. Mula-mula daripada saya 1 sampai 5 tu belajar bab wuduk je. Wuduk tu pula kalau sekolah rendah merakyat ni dia ada praktikalnya. Asal semayang jemaah. Semayang jemaah tu pula baca kuat-kuat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hak belakang pun Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Ramai-ramai. Ramai-ramai. Kenapa, tuan-tuan? Supaya budak, nama budak, bila budak dia baca ramai-ramai, dia senang ingat. Kita jangan buat yang itu, tuan-tuan, kerang. Imam kita akan takbir, kita pun baca kuat-kuat. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Kita dah tua. Tu boleh hafal sendirilah, tuan-tuan ni. Alhamdulillah dulu masuk sekolah rendah merakyat. Dulu tak ada sampin-sampin hijau apa ni. Dia pakai baju Melayu seluar je. Saya ingat lagi tahun saya darjah 3 tu saya masuk sekolah rendah merakyat. Apa ni juga tuan numpang sorak. Masa itu bawah kemah zinc. Tuan ya. Jadi baca ramai-ramai kuat-kuat. Alhamdulillah hari ni boleh ingat, tuan-tuan. Sebab itu cara ajar budak-budak. Budak-budak ni dia kena baca ramai-ramai, tuan-tuan. Baru dia boleh ingat. Tuan-tuan cuba ingat balik, minta maaf saya sebut ya. Siapa yang sekolah agama dulu? Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ya. Saya ni tuan-tuan ya. Saya tak hafal Quran, tuan-tuan. Allah tak bagi izin hafal Quran. Lemah sikit otak. Sebab tu kalau boleh tolak orang lain jadi imam, saya tolak orang lain jadi imam. Tapi saya hafal Yasin tu masa tingkatan 3. Hafal Yasin tingkatan 3. Macam mana boleh hafal Yasin? Sebab masuk sekolah agama. Macam mana boleh hafal Yasin kat sekolah agama? Sebab tiap hari Khamis baca Yasin. 3 tahun duduk sekolah agama, duduk asrama. Setiap Khamis baca Yasin. Tiap Khamis baca Yasin. Tiap Khamis baca Yasin.
Jadi kalau hari ni tahlil aja, tak ada Yasin. Mujur. Kalau Yasin panjang sikit. Tapi kalau orang tak bagi buku Yasin tu, insya-Allah boleh. Bukan nak riak takabur tidak, tapi setakat nak bagi suruh jadi khalifah. Tak ada buku Yasin tu, insya-Allah boleh. Tuan-tuan, rupanya sebab baca ramai-ramai dulu 3 tahun. Baca ramai-ramai. Kalau ustaz dulu, ustazah dulu tak buat baca ramai-ramai, saya rasa Yasin tak ada dalam kepala. Tak ada, tuan-tuan. Dan benda yang sama, tuan-tuan, kita boleh terapkan di rumah kita. Kita buat di rumah. Dan ya, tuan-tuan carilah satu hari. Dan jangan pula kawan-kawan ni pergi bantai pula. Ada satu hari kawan kita tak mari surau. Sehari je pun, 30 hari dia ada. Ada sehari je tak mari. Mana Mika semalam tak ada. Hujan lebat, gegok, gempita, Mika tak datang. Itu hari dia nak semayang dengan anak bini dia, tuan-tuan. Sehari je pun, tuan-tuan. Apa salah? Ya. Lepas semayang tu, tuan-tuan, itu pulang lah nak baca surah Al-Mulk ke, nak baca surah Yasin ke. Tuan, alhamdulillah, tuan, saya cuba. Anak saya tadika. Surah Al-Mulk dah boleh. Tadika, 6 tahun. Bukan nak riak takabur, tidak. Tidak. Cuma nak cerita, kita buat sistematik. Tiap malam, lepas semayang maghrib, buka Quran, baca satu muka surat. Ikutlah muka surat hari ni surat berapa, esok surat berapa. Hak tu, tuan ya. Tapi lepas baca satu muka surat tu, baca pula surah Al-Mulk. Alhamdulillah, tuan, yang tadika tu, boleh lah surah Al-Mulk. Tadika 6 tahun, tuan. Alhamdulillah. Bukan nak riak, tuan-tuan, tapi nak cerita kita buat hari-hari. Sistematiknya hari-hari. InsyaAllah boleh ingat. Serupa dulu-dulu, tuan-tuan. Kita boleh hafal doa makan tu pasal apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa yang orang semua hafal. Doa keluar tandas apa, tuan-tuan? Keluar tandas. Dia apa dia mula tak ingat, tuan. Pasal apa? Sebab biasanya baca doa makan ini baca ramai-ramai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Budak tadika Islam pula dia sambung dengan makna pula lah. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Ini budak surah tadika Islam, tuan-tuan ya. Dia boleh hafal pula makna. Kita tak reti makna, tuan-tuan. Mojo cucu masuk tadika. Ada cikgu yang ngajar, tujuh anak masuk tadika. Tahu lah, tuan. Tentang kita ada tak baca doa keluar tandas ramai-ramai? Mana ada? Nah, apa doa keluar tandas? Alhamdulillahillazi azhaba anni. Macam mana, cikgu? Anil azab wal afat. Mujur dia cikgu, saya pun tak apa. Tuan-tuan nak ceritanya Allah Rabbi. Tapi ni cikgu kan sebarang cikgu, tuan, adik kepada ahli majlis fatwa kerajaan Negeri Perak. Abang kepada majlis fatwa. Inilah adik, inilah abang. Jadi tuan-tuan ni, doa, banyak doa kita tak hafal ni. Doa keluar tandas tak hafal. Doa keluar surau, tuan-tuan. Doa keluar surau. Doa masuk. Tadi masuk baca doa, tuan. Haram. Faham, tuan, nampak tak maksud saya tu? Maksud saya ni ialah sebab kita tak amal secara sistematik. Tapi kalau kita amal sistematik hari-hari, kita tak hafal. Zaman sekarang pula ada teknologi. Kita mau buka dulu Google. Apa doa masuk surau, masuk masjidnya? Oh, doa masuk surau begini. Tanya. Kita antikah pula dalam masjid ya. Seminggu sekali kita pergi masjid. Hari Jumaat contoh. Kita semayang di surau. Tuan ni sama macam saya. Saya ni kaki surau. Saya bukan kaki masjid. Tanya. Tapi seminggu sekali kita pergi masjid. Jadi sambil duduk tu, tanya. Kebetulan datang awal. Orang pencin datang awal contohnya. Orang tak pencin, orang kerja lewat sikit. Ada azan baru sampai. Alhamdulillah sampai juga. Ada orang tak sampai langsung. Tapi saya pelik, tuan-tuan. Orang pencin pun lambat juga. Apa dia buat di rumah, tuan-tuan? Hari Jumaat, orang pencin lambat juga, tuan-tuan. Saya kadang-kadang rasa bila saya balik hari Jumaat,
12.30 anak baru keluar sekolah. 12.30. Jadi kita Zuhur awal kan, sekarang pukul 1 pun dah ni. Tepat 1:03 minit. Baru ni pukul 12.59 kan? Bulan lepas 12.59 dah. Dah Zuhur. Jadi kita baru nak sampai rumah. Haji sebelah dah start motor. Haji, Assalamualaikum. Awal apa ni? Nak masuk waktu dah start tanya. Tuan-tuan, orang pencin alhamdulillah boleh pergi awal. Sebab dia tak ada apa nak buat kan. Orang pencin. Tapi yang paling saya geram bila orang pencin datang lambat. Dia dah tak ada apa nak buat, tuan-tuan. Datang lambat pula, tuan-tuan. Dah datang lambat, masuk ke belakang, langkah-langkah orang. Nak duduk depan, tuan-tuan. Dia langkah sana, langkah sini, dah tahu datang lambat. Duduk belakang, tuan-tuan. Jadi ni, tuan-tuan, yang masalah bagi kita. Kita tak atur secara sistematik. Ya, kalau atur, alhamdulillah. Ya, saya buat ketetapan pada anak saya hari Jumaat. Koma kena standby. 12.30 keluar je, Walid dah standby depan sekolah. Saya panggil diri saya Walid. Walid ni maksudnya ayah lah, abah. Jadi koma jangan nak pergi kantin lah, jangan, sebab waktu singkat. Dia sampai kena terus mandi. Siapa nak makan, makan dulu. Siapa nak mandi, mandi dulu. Dia sistematik, tuan-tuan. 12.55, 12.50 kita kena gerak lah. Paling lewat 12.57 kena gerak lah. Sistematik, tuan-tuan. Ni peraturan kita boleh buat sendiri, tuan-tuan. Kita bos di rumah. Makcik-makcik, second bos di rumah. Timbalan pengurusi rumah, tuan-tuan. Apa lagi tak? Jawatan besar tu, timbalan presiden. Timbalan pengurusi, tuan-tuan ya. Di surau tak dapat jawatan itu, tapi di rumah kita dapat. Timbalan presiden, timbalan pengurusi surau, tuan-tuan ya. Maka, tuan-tuan, inilah yang kita katakan, tuan-tuan ya. Diajar oleh Nabi Rasulullah kepada Sa'ad Mu'az bin Jabal ni tadi, ajar kepada orang-orang di Yaman ni, mula-mula sekali ajak masuk Islam. Sistematik. Lepas dia dah masuk Islam, baru cerita bab zakat, baru cerita bab semayang, baru cerita bab puasa. Ke tuan-tuan masa anak-anak beranak dah suruh dia puasa dah? Ada? Mana ada makcik kan? Dia menangis, nguek nak menyusu. Tak boleh puasa, tanya. Mana ada, tuan-tuan. Belum sampai tempohnya. Anak kita pun, tuan-tuan, Nabi sebut apa dia? Dalam bab semayang. Ajarlah anak-anakmu semayang pada umurnya 7 tahun. 7 tahun aja semayang. Bawa dia pergi semayang. Sebab tu saya tanya. Saya tak halat kalau orang bawa anak kecil, cucu datang surau. Umur 6 tahun, 7 tahun. Dia mau berlari. Dia lompat. Tarawih tahun lepas. Tarawih tahun ni, minta maaf. Tarawih tahun ni. Ada seorang Pak Haji dia bawa. Kebetulan anaknya balik. Jadi malam tu bawalah cucu datang ke surau. Cucunya jenis happy go lucky. Dia lari sana, dia lari sini, orang semayang, dia lalu. Satu-satu sah ni dia pusing. Pusing dia tahu. Budak. Kebetulan pula hari tu saya tazkirahnya. Dia saya pun sebut, tuan-tuan jangan marah, budak. Nama pun budak. Ke tuan-tuan dulu pergi surau duduk diam. Tak ada saya rasa. Kita kan. Kita kan. Masuk-masuk diam. Nunggu imam ni. Imam ketapi kita kata takbir. Noleh pun tidak, tuan-tuan. Apa itu ke kita dulu? Tidak, kita pemain juga. Alhamdulillah, hasil main itulah kita duduk di surau hari ni. Hari ni datang surau ni sebab dulu rajin mak bapak kita bawa ke surau. Walaupun kita berlari sana, berlari sini, nama budak. Tapi selagi boleh kawal. Ya, kita ajar anak kita tanya. Semalam tanya. Bukan. Tadi. Zuhur. Anak saya umur 2 tahun. Nak ikut, tuan-tuan. Berapa hari dah sebut? Nak ikut pergi surau. Dia sebutlah tu surau At-Tarbiyah. Nama surau kami surau At-Tarbiyah. Sebut Wali nak pergi mana? Surau At-Tarbiyah katanya. Dia sebut tu At-Tarbiyah tu dia sebut. Maknya kata bawa lah berapa hari dah sebut ni. Saya pun bawa. Umur dia baru 3 tahun. Pakaikan tudungnya. Memang betul kan? Tengah semayang dia pusing sah tu. Habis semayang saya pun duduk belakang dia. Saya riba dia.
Supaya dia tak berlari sana berlari sini kacau orang dan sebagainya. Sebab ada orang tengah semayang lagi, orang yang terlewat masbuk 1-2 rakaat, tuan-tuan ya. Moga-moga esok besok tuan-tuan rajin ke surau. Moga-moga esok besok rajin ke masjid. Ni harapan kita. Apa dalilnya tuan-tuan? Cucu Nabi Rasulullah Hasan Husin, tu dalil dia. Nabi jadi imam, tengah semayang, sujud lama hari tu. Sahabat dah gelisah, pasal apa Nabi sujud lama sangat ni? Dan bukan sujud terakhir. Kita faham sujud akhir ni kalau lama sebab doa. Tapi masa tu bukan sujud terakhir. Nabi sujud lama, tuan. Rupanya tuan, Hasan Husin tengah main di tengkuk Nabi. Bukan Nabi tak nak bangun, Nabi nak bangun tak boleh, tuan. Hasan Husin duk main di tengkuk Nabi Rasulullah, tuan. Tuan habis semayang, Nabi tak marah pun, Nabi riba cucu. Nabi tak marah pun. Akhirnya tuan, Hasan jadi khalifah yang kelima selepas Ali bin Abu Talib. Tu hasil dia. Husin tuan jadi pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala, mati di medan perjuangan. Syahid dia di medan perjuangan. Tuan sebab dulu kaki masjid, dulu kaki surau. Dari kecil Nabi dah bawa pergi ke masjid, tuan-tuan. Ni tuan-tuan ya, dalil yang kita ni tuan-tuan jangan kita langgar step, tuan-tuan ya, ikut by step, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan cerita bab apa? Cerita bab doa, tuan-tuan ya, doa yang tidak ada dinding antara doa orang yang dizalimi di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, kaedah pokoknya faham manhaj, faham silibus, tuan-tuan, step by step kita ajar. Tuan ya, tuan-tuan perasan tak hari tu saya ajar buka kitab ni, kita bab nombor 2 dulu, tuan. Perasan tak? Kita masuk nombor 2, baru saya masuk nombor 1. Sebab kami bincang ketika itu dengan para alim-alim, ustaz-ustaz ni, tuan-tuan ya. Bab nombor 2 ni kena diajar terlebih dahulu, barulah nombor 1. Kami bincang beberapa orang kitab kita ni, tuan-tuan ya. Maka sebab itu, tuan-tuan ya, saya ajar hari tu nombor 2 dulu, baru masuk nombor 1. Maka terpulang pada tuan-tuan. Di rumah masing-masing nak ajar macam mana? Nak suruh susun kasut, nak ajar macam mana? Nak suruh basuh pinggan, nak ajar macam mana? Silibus masing-masing. Tuan-tuan ya, nak tunjuk macam mana, nak ajar macam mana, nak kuat kuasakan macam mana. Kalau siapa tak basuh pinggan, petang-petang tak boleh main contoh. Tak boleh tengok TV contoh. Tu cara, tuan-tuan. Masing-masing punya cara. Sebab itu, tuan-tuan ya, kita kena ada sistematik. Jangan buat sesuatu benda dengan sambil lewa, tuan-tuan. Maka insya-Allah anak cucu kita ini akan menjadi di kalangan orang-orang yang beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Hujan pun dah turun, kita pun berhenti insya-Allah. Maka insya-Allah tuan-tuan, selepas daripada ini kita semayang, kita ada tahlil, doa selamat sikit. Sempena apa tadi? Umrah. Ada jemaah kita yang akan pergi umrah insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina ya Allah. Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran-Mu ya Allah, sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, sirah perjuangan Nabi-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Tuhan kami, satukanlah kami ini ya Allah. Satukanlah orang-orang Islam ya Allah, yang Arab ataupun yang bukan Arab ya Allah, agar kami dapat bersatu hati membantu sahabat-sahabat kami di Gaza Palestin ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah sahabat-sahabat kami di Gaza Palestin dan dunia Islam ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, lapangkanlah dada mereka ya Allah, agar mereka berlapang dada, berjiwa besar untuk menerima segala yang telah ditakdirkan oleh-Mu ya Allah. Begitu juga kami ya Allah, jika ada ujian yang menimpa kami, jika ada mihnah yang menimpa kami, maka satukanlah hati-hati kami ini untuk membantu sahabat-sahabat kami juga ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifarah surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika.
wal asri